Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Alidrah 7 Julai bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Lori rempuh 11 kenderaan di Tambak Johor. Juga sukarelawan perlu mohon kebenaran PKOB. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam rangka lawatan rasmi 4 hari ke negara itu. Antara fokus utama pertemuan tersebut termasuk mengukuhkan hubungan serantau antara dua negara di samping isu melibatkan perkembangan serantau dan antarabangsa, terutama berkaitan sekuriti makanan. Pertemuan di Istana Presiden itu diikuti mesyuarat delegasi Malaysia dan Turki. Perdana Menteri diiringi Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba dan beberapa menteri lain. Turut dijadualkan majlis tanda tangan 7 memorandum persefahaman antara kedua-dua pemimpin negara tersebut. Terdahulu Datuk Seri Ismail Sabri mengunjungi Memorial Kamal Atatürk dan menandatangani buku pelawat memorial berkenaan sebagai penghormatan kepada pengasas dan presiden pertama negara tersebut. Perdana Menteri dijadual kembali ke tanah air esok. Baik, ketika ini sedang berlangsungnya kenyataan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kita saksikan lintas langsung dari Ankara. Bukan sahaja sebagai rakan dagang utama, sebaliknya Malaysia sebagai pintu masuk dan hub perdagangan ASEAN. Kedua-dua negara kini sedang berada dalam pusingan akhir perluasan skop Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Turki ataupun MTFTA yang meliputi bidang-bidang baru seperti pelaburan, perkhidmatan dan e-dagang. Dari segi pelaburan, saya menghargai keyakinan para pelabur Turki di Malaysia. Saya juga yakin perluasan MTFTA akan membuka lebih banyak peluang pelaburan dua hala. Semasa di Istanbul 2 hari lepas, saya telah mengambil peluang untuk bertemu dengan pemain utama industri kedua-dua negara untuk meneroka dan meningkatkan kerjasama pelaburan. Terima kasih kepada TYT Presiden dan Kerajaan Turki kerana membuka peluang pelaburan kepada pelabur-pelabur dari Malaysia. Pada masa ini, pelaburan utama Malaysia di Turki meliputi sektor kesihatan, tenaga dan sebagai pengendali operasi lapangan terbang. Pengurusan lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen oleh Malaysia Airport Holding Berhad adalah bukti kejayaan syarikat Malaysia di Turki. Kami turut membincangkan potensi untuk Turki meningkatkan import minyak sawit Malaysia. Turki merupakan hub pembuatan produk berasaskan sawit untuk pasaran benua Eropah dan Asia Tengah. Saya difahamkan Turki sedang mempergiatkan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar dalam sektor pengangkutan. Malaysia telah memulakan pengeluaran biodiesel berasaskan minyak sawit. Ini selaras dengan matlamat Malaysia dalam menghasilkan sumber tenaga mesra alam. TYT Presiden dan saya juga melihat pada potensi Malaysia dan Turki menubuhkan perbankan digital Islam bagi meneroka potensi besar Turki dalam sektor ini. Dari segi pendidikan, alhamdulillah, saya telah menyampaikan berita baik kepada TYT Presiden bahawa kerajaan Malaysia telah mengiktiraf ijazah daripada 208 universiti di Turki. Saya yakin ini akan meningkatkan produk-produk penyelidikan bertaraf antarabangsa dari universiti kedua-dua negara. Tambahan lagi, ia adalah khabar yang dinanti-nantikan oleh anak-anak keluarga Malaysia yang telah dan sedang menimba ilmu di negara ini. Saya telah memaklumkan kepada TYT Presiden bahawa dalam rangka lawatan ini,
saya telah berpeluang mengadakan pertemuan dan lawatan dengan beberapa pemain industri pertahanan di Turki. TYT Presiden dan saya akui kerjasama industri pertahanan antara kedua-dua negara perlu dipertingkatkan dan Malaysia bersedia untuk menjadi hub serantau bagi industri pertahanan syarikat daripada Turki untuk mengeksport produk mereka ke negara-negara ASEAN yang lain. Mengenai isu serantau dan antarabangsa, TYT Presiden dan saya turut membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Turki bersependapat berhubung sokongan berterusan. Baik, para penonton, demikian tadi sebahagian kenyataan bersama antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan live dari Ankara, Turki. Baik, kita ke berita seterusnya. Polis menahan seorang pemandu lori yang terlibat dalam kemalangan melibatkan 12 kenderaan di Tambak Johor menghala ke Singapura hari ini. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat berkata lelaki tempatan berumur 34 tahun itu ditahan pada 1.15 tengah hari tadi. Beliau berkata hasil siasatan mendapati kemalangan yang berlaku pukul 9.25 pagi tadi berpunca daripada masalah teknikal yang dialami lori membawa muatan habuk batu itu. Hasil siasatan awal mendapati lori yang dipandu telah hilang kawalan kerana mengalami kerosakan teknikal di bahagian brek lalu melanggar 11 kenderaan lain di tempat kejadian. Beliau berkata dalam kemalangan itu, 6 kenderaan merupakan kenderaan tempatan manakala 6 lagi merupakan kenderaan asing. Selain lori berkenaan, 9 daripadanya adalah kereta dan masing-masing satu van dan bas. Bagaimanapun tiada kecederaan dilaporkan dalam kemalangan itu dan hasil ujian air kencing terhadap pemandu lori itu pula adalah negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Gunung Inas tidak tersenarai sebagai kawasan berisiko berlakunya bencana kepala air. Namun punca kejadian itu pada petang Isnin lalu sedang giat dijalankan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata siasatan sedang dijalankan Jabatan Mineral dan Geosains JMG dengan kerjasama Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPAM dan dijangka akan disiapkan dalam tempoh terdekat. Temu buat saya dengan penduduk kawasan ini yang umur 70 tahun, 60 tahun lebih itu, dia kata this is the first time berlakunya insiden yang semua ini. Jadi bayangkanlah 70 tahun tak pernah berlaku, jadi ini kali pertama berlaku. Bagi saya ini adalah bencana alam lah. Menurut beliau, tinjauan udara menerusi drone di gunung itu akan dilakukan untuk mengenal pasti tempat-tempat yang dilihat berisiko untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Tambah Datuk Seri Taqiyuddin, pihaknya yakin dengan kepakaran yang dimiliki JMG bagi mengenal pasti punca tragedi banjir dan kepala air itu. Justru tiada keperluan mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI maupun Suruhanjaya Siasatan Awam bagi menjalankan siasatan. Beliau berkata pihaknya akan memperkasakan pelaksanaan moratorium kelulusan baharu penubuhan ladang hutan dalam hutan simpanan kekal HSK di Semenanjung Malaysia dalam tempoh 15 tahun. Kerajaan akan memperketatkan dasar-dasar daripada segi ladang hutan dan kerajaan negeri tidak boleh meluluskan sebarang projek ladang hutan menerusi moratorium berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau kawasan bencana dan pusat pemindahan sementara PPS hari ini. Tragedi banjir kilat dan kepala air yang berlaku di Baling Isnin lalu mengorbankan 3 nyawa, menghanyutkan 15 rumah dan menyebabkan lebih 1,400 penduduk terpaksa ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS. Dalam pada itu, 627 laporan diterima polis daripada mangsa yang terjejas akibat tragedi kepala air sepanjang tempoh 4 hari sejak kejadian berlaku Isnin lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata laporan yang diterima berkaitan kerosakan rumah, kehilangan harta benda dan nyawa. Itu laporan masa banjir. Masa banjir dia ceritalah. Dia buat laporan supaya kerosakan rumah dan sebagainya. Dan sekarang ini dipercayai 15 rumah yang hilang terus daripada ni dan ada 18 kerosakan teruk.
yang susah untuk di-repair lagi lah. Jelasnya, setakat ini 4 kaunter polis diaktif di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerai untuk memudahkan orang ramai membuat laporan. Tambah beliau, polis telah membuka 2 sekatan jalan raya di Simpang Jerai dan Kampung Kuala Kuang bertujuan untuk menapis mereka keluar masuk ke kawasan bencana. Polis telah mengambil tindakan tegas dengan mengarah mereka berpatah balik dan tidak dibenarkan masuk ke lokasi kejadian bagi mengelak berlaku kesesakan. Pihaknya telah mengeluarkan arahan kepada sukarelawan atau individu yang ingin menyalurkan bantuan perlu memohon kebenaran daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah untuk memasuki kawasan bencana. Pihak yang ingkar akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana mengganggu penjawat awam menjalankan tugas. Sementara itu, dalam menghadapi risiko kepala air, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dengan keadaan cuaca, terutama mereka yang berada atau tinggal di kawasan hilir. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Lim Zihui, berkata bagi mengelak daripada terperangkap dalam tragedi berkenaan. Dan punca kepada berlakunya kepala air tadi berkemungkinan pertama disebabkan hujan yang terlalu lebat dalam satu tempoh masa yang singkat berlaku di kawasan hulu. Dan kedua yang boleh lagi menyebabkan keadaan ini berlaku apabila terdapat rintangan atau sekatan ke atas pergerakan air tadi, dan apabila keadaan hujan lebat, sekatan atau rintangan air tadi terbongkar ataupun terlepas. Tambahnya, solusi yang terbaik bagi masalah kepala air ini ialah dengan menempatkan stesen-stesen pencerapan meteorologi di kawasan pelancongan dan kawasan yang sensitif supaya keadaan cuaca dapat dicerap dan seterusnya memberikan input kepada model-model ramalan cuaca agar keadaan cuaca dapat terus dipantau terutama di kawasan hulu dan pedalaman. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JHEAT sudah menahan seorang pelayan wanita yang berpakaian dan berkelakuan tidak senonoh di sebuah kedai makan di Setiu, Terengganu. Pesuruhjaya JHEAT M. Rozi Bidin berkata wanita tersebut ditahan di premis biliknya dalam satu operasi bersama pihak polis serta Majlis Daerah Setiu semalam. Katanya pihak JHEAT telah merekodkan keterangan wanita berkenaan dan akan memanggil beberapa orang saksi bagi membantu siasatan. Pihaknya juga akan merujuk kes terbabit ke Mahkamah Syariah mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001. Kemarin kita dah buat siasatan dan kita dah ambil maklumat-maklumat yang kita perlu daripada yang berkenaan, dan kita dah lepaskan dia dengan bond jaminan. Dan insyaAllah kita akan lengkapkan siasatan kita, dan kalau perlu kita panggil beberapa orang saksi yang kita dapat kena pasti, kita akan panggil ke pejabat untuk lengkapkan siasatan. Dan lepas itu kita akan ada ke bahagian pendawang syariah untuk melihat sama ada kes itu boleh dibawa syariah mana-mana, itu terserah pada bahagian pendawaan. Baru-baru ini tular di media sosial video yang memperlihatkan beberapa pelanggan tanpa segan silu bergambar dengan pekerja wanita di kedai berkenaan. Baik, selepas ini jemaah haji mula ke Arafah. Seramai 14,306 jemaah haji Malaysia mula bergerak ke Arafah hari ini. Pergerakan secara berperingkat itu bermula pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Ikuti laporan Fitri Musa dan jurukamera Kamarul Zaman Mansur dari Makkah. Pergerakan ke Arafah yang tadi membabitkan jemaah dari 3 bangunan penginapan di Abraj Al-Janadriyah, Qasar Al-Janadriyah dan Land Premium, serta mereka yang mengambil pakej TH Travel and Services.
Tabung Haji dan Syarikat Tewafa Asia Tenggara menyediakan 17 bas bagi membawa kira-kira 2,500 jemaah haji untuk setiap maktab pada 3 waktu berlainan. Petugas-petugas advance party rombongan kebajikan seramai 109 orang telah pun berlepas pada waktu malam untuk berada di bumi Arafah, memastikan kesemua persiapan-persiapan akhir untuk menyambut para jemaah haji Malaysia ke Arafah telah pun berada di sana sejak semalam dan mereka sedang sebenarnya menunggu ketibaan para jemaah haji kita yang bertolak pada pagi ini. Begitu juga dengan rombongan kesihatan, mereka juga telah menghantar advance party mereka seramai 191 orang pada awal pagi tadi, iaitu pada pukul 5 pagi. Urusan membawa jemaah dari Mekah ke Arafah dijangka selesai sebelum jam 10 malam waktu tempatan. Sementara itu, jemaah yang ditemui sebab dan teruja menantikan saat-saat ini. Agak bergementar jugalah untuk expect apa yang kita expect di Arafah nanti, dan kami harap supaya semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan doalah Rabbi Yasir wa Tu'asir. Tidak disangkalah daripada begitu ramai jemaah haji yang sedang menunggu, saya dan isteri terpilih pada tahun ini, alhamdulillah. Dan juga rakan-rakan sibling saya pun begitu juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadi tetamunya pada tahun ini. Kita tak tahu apa nak expect, tapi jadi kita hanya doakan supaya semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan untuk semua jemaah Malaysia semua mendapat haji yang mabrur. Fitri Musa dan juru kamera Kamrul Zaman Mansur, Mekah Al-Mukarramah. Umat Islam tidak perlu keliru mengenai tarikh puasa sunat Arafah bagi tahun 1443 Hijrah. Pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan berkata puasa sunat tersebut perlu dilakukan mengikut di mana individu tersebut berada. Justru umat Islam di negara ini tidak perlu mengikut kelanda Arab Saudi yang telah menetapkan 9 Zulhijjah iaitu pada Jumaat dengan sambutan Aidiladha sehari lebih awal iaitu pada Sabtu depan. Di Arafah. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, hendaklah kita melihat matlaq ataupun tempat yang kita berada. Itu pandangan mazhab Syafi'i seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Iaitu seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda Rasulullah, sumu li ru'ya wa aftiru li ru'ya fa in ghumma alaikum faqdurulah. Berpuasalah dengan kamu melihat anak bulan dan berbukalah dengan kamu melihat anak bulan. Sekiranya samar-samar maka kamu takdirkanlah dia. Maka kata dalam mazhab Syafi'i bahawa jika sekiranya kita telah tentukan hari Sabtu adalah hari Arafah, maka kita berpuasalah pada hari yang telah ditentukan iaitu hari Arafah. Sementara itu, ganjaran diampunkan dosa selama setahun bagi puasa sunat Tarwiyah pada 8 Zulhijjah pula. Beliau berkata terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Walaupun hadis tersebut adalah lemah, namun tiada masalah untuk beramal. Dalam pada itu, puasa sunat Arafah bagi umat Islam di Malaysia jatuh pada Sabtu 9 Julai bersamaan 9 Zulhijjah 1443 Hijrah. Manakala Hari Raya Aidiladha pula jatuh pada Ahad 10 Julai sebagaimana diumumkan penyimpan mohor besar Raja-Raja. Umat Islam di India yang merupakan kedua paling ramai di dunia berdepan kesusahan dan kemiskinan. Lebih sukar lagi apabila tiba Aidiladha, komuniti Islam di India terpaksa bersembunyi untuk melakukan ibadah korban setiap tahun. Prihatin dengan nasib umat Islam di sana, Yayasan Ikhlas akan melaksanakan korban ikhlas mereka di beberapa daerah bagi memastikan mereka dapat merasai kegembiraan menyambut Aidiladha seperti di Malaysia. Menurut pengurus kempen Korban Ikhlas 2022, Muhammad Mustafa Kamarudin, setakat ini sebanyak 10,200 keluarga telah tersenarai untuk menerima manfaat daripada Korban Ikhlas di India kali ini. Ramai yang tidak perasan. Sebenarnya di India kita mempunyai populasi Muslim yang kedua teramai di dunia. 172.2 juta umat Islam di India, tetapi mereka nak laksanakan korban, mereka terpaksa menyorok.
terpaksa berhelah, terpaksa mengatakan ini adalah kerbau kerana isu politik dan isu agama yang berlaku di India. Dan kita sasarkan sehingga 20,000 penerima daging korban di India yang kita agihkan di Bihar, di Medinapur dan di West Bengal. Jelasnya selain keluarga asnaf, pelajar-pelajar yang mempelajari Al-Quran dan agama di madrasah sekitar turut bakal merasai agihan daging korban tersebut. Dalam pada itu, bagi peserta yang mendaftar, mereka akan mendapat maklumat mengenai status ibadah korban melalui 4 kali notifikasi, iaitu notifikasi pendaftaran berjaya, kemaskini status lembu, sembelihan selesai dilaksanakan serta pautan e-sijil. Orang ramai yang berminat untuk menyertai Korban Ikhlas di India boleh mendaftar di laman web korbanikhlas.com sebelum 9 Julai ini atau hubungi nombor seperti yang tertera untuk maklumat lanjut. Setiap insan mencari sesuatu dalam kehidupan, mencari erti dan hikmah penciptaan dan mencari dan mengenal sang penciptanya. Namun tidak semuanya terjawab tanpa sebuah pengorbanan. Bersama Akademi Al-Bayan, marilah kita membantu melahirkan dai mu'alaf agar mereka menjadi penyambung dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan syiar Islam. Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Setiap insan mencari erti kehidupan. Namun, tidak semuanya terjawab tanpa sebuah pengorbanan. Selamat ulang tahun, Bapa. Papa, Aisyah ni. Papa. Selamat Idul Adha, Papa. Maaf, Syed. Tak apa. Ya Allah, kau bukakanlah hati bapakku untuk menerimaku dalam agamamu, Ya Allah. Pengorbanan demi manusia itu mulia. Pengorbanan demi Yang Maha Esa itu abadi. Marilah kita santuni mu'alaf dan menyumbang ke tabung Akademi Al-Bayan. Ibadah korban merupakan ibadah sunat yang amat dituntut dalam Islam. Pelaksanaannya juga memerlukan penghayatan yang amat tinggi. Jadi laksanakanlah ibadah korban sebagai satu tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama Aman Palestin menyempurnakan ibadah korban dalam menyertai kempen ibadah korban di Bumi Anbiya. Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com untuk penyertaan tahun ini. Bangkit, berjuang bersama. Menyasarkan agihan bantuan berjumlah RM600,000 setahun. Menerusi kempen korban pertubuhan adiniah melibatkan Kemboja, Malaysia serta wilayah Naratiwat dan Patani berpengalaman selama 37 tahun dalam pengurusan korban dan akikah, agihan daging kepada golongan sasaran seperti fakir miskin di negara terlibat dijalankan lebih sistematik dan teratur. Penaung Pertubuhan Ad-Diniyah Zakaria Awang Al-Ahmad berkata pihaknya menyasarkan 100,000 penyertaan korban setahun dan di Kemboja sahaja sasaran yang ditetapkan adalah 500 ekor lembu dan 1,000 ekor kambing untuk dikorbankan. Negara tersebut menjadi pilihan bagi Ad-Diniyah mengenangkan keadaan
kemudahan untuk urusan korban tu memang cukup senang dah. Yang kedua pula bersesuai dengan keadaan ibadah korban tersebut. Kerana sebilangan besar masyarakat Muslim di sana terguna pada kalangan fuqara, fakir-fakir dan masakin, miskin. Itulah majoritinya. Itu bagi Kemboja lah. Kalau Selatan Thailand di Patani Yala Taiwan, hampir sama juga lah kalau kita masuk kampung-kampung. Sementara itu, di Malaysia, Pertubuhan Ad-Diniyah menyasarkan korban 100 ekor lembu dan 100 ekor kambing. Dalam pada itu, Duta Ad-Diniyah Dr. Muhammad Zamri Muhammad Zainuddin atau lebih dikenali sebagai Ustaz Zamri Mantop berkata kos seekor kambing di Kemboja lebih murah berbanding di Malaysia. Kos untuk seekor kambing adalah 650 di Kemboja. Ada orang kata tak boleh ke di negara sendiri? Ada, tapi seperti mana yang kita tahu, daging lembu dan kambing sekali adalah Malaysia ni mengimport, masih memerlukan import. Tidak macam ayam, kita masih mampu mengeksport. Jadi itu sebab kos di Malaysia ni agak mahal. Tambahnya, di Malaysia, harga korban untuk satu bahagian lembu adalah RM850, manakala seekor kambing RM1,200. Bagi yang berminat untuk menyertai kempen korban dan akikah bersama Pertubuhan Ad-Diniyah, boleh menghubungi di talian 011-5583-2976 atau 011-5506-6972 atau layari laman web seperti tertera. Baik, Singapura mencatat kes pertama jangkitan cacar monyet iaitu seorang lelaki warga Malaysia berusia 45 tahun yang menetap di negara Republik itu. Kementerian Kesihatan negara itu dalam satu kenyataan berkata pesakit itu disahkan menghidap cacar monyet pada 6 Julai dan kini ditempatkan di Wad Pusat Penyakit Berjangkit Nasional NCID. Kes tersebut tiada kaitan dengan jangkitan import cacar monyet yang diumumkan Singapura 21 Jun lalu. Mangsa menyedari kesan luka pada kulit di kawasan perut pada 30 Jun lalu sebelum mengalami keletihan dan bengkak kelenjar limfa pada 2 Julai lalu. Ia diikuti demam dan sakit tekak pada 4 Julai sebelum mendapat rawatan di mana ujian seterusnya mengesahkan jangkitan cacar monyet. Setakat semalam, beberapa kontak rapat telah dikenal pasti termasuk 2 rakan serumah dan seorang kontak sosial. Kesemua mereka dikuarantin selama 21 hari sejak hari terakhir bertemu mangsa. Cacar monyet lazimnya sembuh dalam tempoh 2 hingga 4 minggu dan sebahagian kecil daripadanya mengalami kesan serius atau maut. Beberapa langkah digariskan Jabatan Kawalan Pencemaran Thailand bagi mengatasi masalah jerebu rentas sempadan. Ketua jabatan itu, Atapol Sharon Chansa, berkata perkara itu disuarakan dalam mesyuarat melibatkan 5 negara ASEAN secara dalam talian. 4 lagi negara ASEAN yang terlibat dalam mesyuarat tersebut ialah Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Mesyuarat tersebut turut menyentuh mengenai pelan kerjasama strategik untuk menguruskan hutan paya gambut di Asia Tenggara. Menurut Atapol, ketika mesyuarat berlangsung, setiap negara melaporkan persediaan menghadapi kemungkinan berlaku kebakaran hutan dan jerebu. Tambahnya, kebakaran hutan paya gambut di Thailand boleh berlaku pada musim kering antara Julai hingga September. Pada masa yang sama, kebakaran hutan di Kepulauan Sumatera, Indonesia berisiko menyebabkan jerebu yang menjejaskan Thailand dan negara serantau yang lain. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.